darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni aku akan buat perkongsian dengan korang kejadian yang berlaku di train. Tapi aku sebenarnya, to be honest, aku tak banyak pengalaman dekat train ni. Sebab biasanya aku nampak benda-benda yang mengikuti orang. Bukan yang memang orang kata mungkin dia dah memang lama duduk dekat dalam train ataupun hantu train ke apa, semua tu nonsense. Tak pernah terjadi dalam hidup aku. Dan yang pernah berlaku pun adalah perkara-perkara yang macam aku cakap tadi, ikut orang ataupun terjadi kejadian di train. So story yang aku nak share dengan korang ni adalah story yang aku rasa pengalaman yang aku sampai sekarang pun aku ingat. Dan aku rasa story ni adalah lain daripada kejadian yang berlaku sebelum ni. Bukan kepada tajuk lain, maksudnya kejadian yang berlaku dekat train. So ini ada agak lain sikit. Dan aku rasa peristiwa ni adalah peristiwa yang memalukan aku sikit dan sikit sebanyak membuatkan aku sedar sesuatu perkara. So aku akan share dengan korang. Kejadian ni berlaku pada satu petang tau. Masa tu adalah peristiwa yang pertama terjadi kat aku dengan train. Okay, masa tu aku baru balik daripada Cameron nak pergi ke KL untuk balik ke rumah sewa aku. So aku turun train tu, aku rasa korang boleh tahu kot train mana, tapi aku tak nak mention. Sampai je dekat situ aku kena turun tangga, lepas tu barulah aku tunggu train. So dekat situ aku duduk kat satu kerusi. Masa tu macam pukul 5 lebih and orang balik kerja, so crowded sikit. Lepas tu orang memang ramai lah. Aku seorang. Aku ni jenis kalau aku seorang, aku takkan duduk diam tunduk macam tu tau. Aku akan perhatikan keadaan sekeliling sebab aku risau. Kadang-kadang bila tengah leka main phone ke ataupun apa yang kita buat, kita tak tahu orang nak attack kita. Aku lebih kepada fikir safety lah. Sebab tu aku akan perhatikan persekitaran aku. So lebih kurang macam tu lah kan. Jadi masa aku tengah perhatikan ni, aku ada nampak seorang makcik ni, dia turun tangga belah sini. Lepas tu aku tengok je lah dia kan. Lepas tu aku tengok dia macam waktu dia turun tu kan, ada orang lain yang rushing juga. Mungkin dia kejar train yang awal ke macam mana ke, dia langgar-langgar makcik tu. Macam kesian sangat-sangat makcik tu. Tapi aku, apakan daya, aku ni siapa, takkan nak tiba-tiba nak buat kecoh kan. So aku buat tak tahu je. Tiba-tiba terdengar bunyi macam kuat tau. Macam orang jerit. Bukan macam orang jerit, dia macam nak kata dia sebut Allah pun macam tak berapa jelas. Tapi dengar macam dia aduh tak pastilah, tapi macam suara yang membuat kita terpandang kat situ. So makcik tu jatuh, ada seorang ni langgar dia. Makcik tu bawa plastik, dalam plastik dia ada kuih-kuih dia habis berterabur. Ya Allah, kesian gila dan tak ada siapa pun tolong. Aku ni was-was tau, sebab aku ni waktu tu macam baru lagi lah ke area situ. So aku macam takut untuk dekat dengan siapa-siapa. Tapi disebabkan keadaan makcik tu dah mengelepek macam tu lah lebih kurang kan. Dia dah jatuh macam tu, kuih dia pun jatuh berterabur. Aku jadi kesian. So aku pergi kat makcik tu, aku pun kutip kuih-kuih tu. Aku tahu kuih tu dah tak boleh makan, tapi aku macam kutip-kutip. Dan aku angkat makcik tu kan. Aku cakap makcik, tapi dia tepis-tepis aku lah. Dia macam tak berapa, mungkin dia malu ke ataupun dia pun takut dengan stranger ke kan. Aku cakap macam okey ke tu semua, tapi dia tak keluarkan apa-apa suara tau. Lepas tu aku yang jadi kelang kabut. Lepas tu orang sekeliling just tengok-tengok macam tu je. Aku macam terfikir, kenapa ya rakyat Malaysia ni tak kisahlah kau bangsa apa ke, orang ni orang apa ke, tolong je lah kan, makcik ke orang tua kot. Tapi orang tengok-tengok je, macam tengok-tengok macam tu lah lebih kurang ya. So aku pun tolonglah makcik tu, bagi dia duduk kat kerusi. Elok-elok dia duduk tu, aku cakap lah makcik nak pergi mana kan, sebab aku takut juga kan kalau dia turun-turun kat situ. Ternyata dia pun tak tahu dia nak pergi mana. Aku pun tanya kat dia. Lepas tu dia macam termenung macam tu, dia tak cakap apa-apa pun. Dia pun tak nak kongsi kat aku dia nak pergi mana ke apa. So aku anggap macam dia tak nak share dengan aku lah. Aku diam je lah. Lagipun aku malu lah kan, orang pun tengok kan. Nanti kan orang kata aku yang beria pula. So aku buat tak tahu je lah. Tunggu sampai train tu sampai. So masa tu keadaan memang crowded tau. So train pertama tu datang, aku memang tak naik lah. Sebab aku memang tak suka keadaan sebegitu, berhimpit-himpit bagai apa semua. Jadi aku biarkan yang pertama tu naik. Makcik tu pun sama, dia tak naik. Dia tak bergerak langsung, dia duduk di situ. Lepas tu train kedua pun datang. So aku nak pergilah. Masa aku nak pergi tu kan, adalah seorang budak ni dalam umur, mungkin dalam budak-budak sekolah rendah ke, aku tak tahulah. Masa masuk dalam train tu, dia tengok je aku tau. Lepas tu masa dia tengok aku tu, dia macam tak tahulah, dia macam suspense sikit ke apa ke kan. Lepas tu aku buat tak tahu je lah. Lepas tu bila pintu tu dah betul-betul nak tertutup, baru makcik tu datang nak pergi naik dekat dalam train tu kan. Lepas tu aku macam kenapa makcik ni kan. Lepas tu aku cepat-cepat lah, macam nak kelang kabut lah, nak suruh orang tu tahan pintu kan. Makcik tu tiba-tiba nak naik kan. Lepas tu pintu tu memang laju tau. Lepas tu makcik tu macam tak lepas nak masuk. Memang aku pun tak sempat nak sentuh dia ke, dia pun tak sempat nak sentuh aku. Macam tu berlalu pergi sahaja.
sahaja. Begitu train tu lalu sampai ke depan tu kan, aku tengoklah makcik tu macam kesian kan. Makcik tu pergi sampai tak cukup, macam kau faham tak? Macam train tu kan bergerak. So makcik ni kat sini tau. Okay, let's say train tu bergerak sampai sini, kita masih nampak lagi tau bayang makcik tu. Sampai separuh tu kan makcik tu hilang. Hilang yang orang kata suddenly dia missing. Walaupun kau tak pandang ke tempat lain, dia hilang macam tu sahaja. And then dalam train tu aku kan duduk tau. Lepas tu budak yang tadi aku kata dia pandang aku suspend tu kan, dia tengok aku kan. Lepas tu dia macam tu, dia pandang bawah, dia macam tu, pandang bawah. Lepas tu dia macam nak ambil handphone, dia seolah-olah macam nak ambil gambar aku tak tahulah, tapi cara dia macam tu lah, sebab dia angkat handphone tu macam tu kan, pergi kat aku macam tu. Lepas tu aku macam pahal budak ni kan, aku biar je dulu. Lepas aku buat tak tahu tu, tiba-tiba aku terdengar bunyi cekik, macam seolah-olah dia ambil gambar aku tau. Lepas tu aku terus pandang budak tu, aku pun cakap dek sini jap. Aku macam tu lah, aku macam geram awal, macam kau ajar gila kan, tiba-tiba ambil gambar aku. So aku pun nak pergi kat dia kan. Mula-mula aku daripada duduk kat kerusi belah depan ni, lepas tu dia duduk depan tu, dia ambil gambar aku. Lepas tu bila aku dah rasa memang dia ambil gambar aku, sebab dia memang tengok aku daripada kat luar, daripada kat train tadi tu lagi tau. Lepas tu masa tu aku nak pergi kat dia lah, aku macam padam balik, aku macam tu lah kan. Aku nak pergi kat dia tu, dia lari, dia pergi kat belah tepi tu. Lepas tu kan training kan ada satu pipe tu, dia macam bulat, macam mungkin tu yang pisah antara train ke train kot. Kat situ, kat tengah tu dia lari kat situ, dia duduk dekat kerusi belah sana tu. Lepas tu kat depan tu ada orang tau. So aku macam tengok dia, aku macam tu kan, padam macam tu kan. Lepas tu dia buat macam ni kat aku, dia buat macam tu, macam seolah-olah dia ajuk aku tau. Aku macam apa hal budak ni kan, aku geram je. Bila sampai je kat destinasi tu, budak tu nak turun. Okay, budak tu turun dulu. Okay, budak tu turun. Lepas tu ada rupanya dia ada mak dia ke kakak dia ke, aku tak tahulah, yang ikut dia juga kan, bawa pegang tangan dia. Sampai kat luar tu dia kata gila dia macam tu kat aku. Bila dia dah turun tu, pintu dah tutup, aku tengok je dia, aku buat macam ni kan. Lepas tu dia pun terus jalan dengan adik kakak dia tu. Aku macam geram jugalah, kenapa biadab sangat tiba-tiba cakap aku gila kan. Okay, tak apalah tu. Lepas tu sampailah kat destinasi aku, sampai kat train betul-betul turun dekat rumah aku lah. Jadi bila aku turun kat situ, waktu tu memang orang pun ramai juga kelang kabut. Okey, aku pun jalan, aku ternampak kelibat makcik tadi tu yang aku jumpa dekat first train tadi tu kan. Lepas tu aku nampak makcik tu, aku cepat-cepat nak pergi kat makcik tu, sebab aku macam pelik. Aku sebenarnya nak confirmkan dekat diri aku sendiri sama ada apa yang aku nampak tu betul ataupun tidak. Lepas tu aku pergi kat makcik tu. Elok aku nak pergi sampai betul-betul kejar makcik tu. Makcik tu punya jalan tu macam laju sangat-sangat sampai aku tak sempat nak nampak dia. Lepas tu dekat tempat train tu ada toilet tau, dekat belah bawah tu. Lepas tu masa aku dah sampai kat depan tu, aku pandang macam tu kat belakang tu, aku nampak makcik tu. Tapi aku tak pergi kat dekat dia lah, sebab since dia memang lari daripada aku, takkan aku nak pergi beria-ria kan. Aku pun jalan. Lepas tu separuh jalan lagi tu, aku pandang lagi makcik tu kan, makcik tu senyum je kat aku. Aku pun terus jalan laju-laju. Lepas tu sampailah dekat rumah. Lepas aku dah settle semua, lepas maghrib tu aku nak masak tau. Jadi dapur aku ni memang tak ada langsir. Tengah-tengah aku duk sibuk-sibuk, duk kelang-kabut barang masak aku apa semua tu, aku nak basuh pinggan. So sinki dia dekat sini, lepas tu tingkap dia dekat sini. So memang aku nampak depan luas tu, aku nampak makcik tu duduk kat tepi parking tu, tepi depan rumah aku tu. Dia duduk kat situ, dia duduk bercangkung macam tu. Lepas tu dia senyum lagi. Senyuman dia tu agak-agak sedikit seram, sebab senyuman dia tu memang macam tu. Lepas tu aku macam, ya Allah, aku macam terdetik dekat dalam hati aku. Aku rasa ini memang gangguan ke ataupun macam mana. Tapi yelah, kau kata fikir logik pun, mana ada orang tua yang sanggup follow kau sampai kau kat rumah, lepas tu dia tengok kau, lepas tu dia senyum duduk kat dalam gelap. Buat apa? Jadi aku pun rasa macam okey, sebenarnya daripada awal lagi makcik tu hanya aku je yang nampak. No wonder lah orang tak tolong dia, no wonder lah orang langgar dia masa kat tangga tu. Dan boleh terima lah budak tu cakap aku gila, sebab daripada awal yang masa aku nak tahan pintu kan, aku tengok makcik tu nak datang masuk dalam tu kan, aku macam bangun, lepas aku macam nak tutup pintu macam tu. So dia nampak keadaan aku macam tu kot, membuatkan dia kata aku ni gila. So tak heran lah budak-budak kan, apa yang dia nampak dia just cakap je. Jadi bukan salah dia lah, memang mata aku lah, sebab aku tak dapat menilai yang mana masa tu keliru. Mungkin masa tu pun aku pun tak berapa tengok detail, sebab aku rasa lebih kepada perasaan kesian tengok orang tua kena macam tu. Itulah yang membuatkan aku keliru kat situ. Tapi tak apa, itu pengalaman aku pada masa tu. And yes, aku agak sedikit malu bila aku kenang kembali, sebab orang sekeliling aku masa aku tolong tu kan, agak-agaknya kalau diorang tak nampak makcik tu, maknanya diorang nampak aku tolong tu kan, maknanya aku buat macam seorang-seorang kan. So nampak macam tak betul lah aku ni. Jadi tak heranlah orang semua macam tu kat aku. Rupanya bukan dipandang macam tu dekat makcik tu, dekat aku. So itulah dia cerita pengalaman yang aku rasa
yang boleh dikenangkan bila kata tentang train, yes, itulah pengalaman aku. And then aku ada pengalaman satu lagi. Okay, dua pengalaman ni adalah pengalaman yang bagi aku pengalaman yang tidak dapat dilupakan dan pengalaman yang memberi kesan lah kat aku. Sebenarnya ada je macam keadaan di mana aku nampak dalam train, aku ternampak benda tu duduk dekat orang ni, dekat orang tu, dekat orang ni, ataupun benda tu laju di dalam train. Benda-benda macam tu ada, tapi bagi aku kalau setakat aku nak cerita benda tu dekat korang, aku rasa korang pun dapat teka tahu benda-benda macam ni, sebab korang pun tahu kan, banyak jadi antara korang tahu keadaan yang keberadaan benda-benda ni. So apa yang aku nak sampaikan kali ni adalah pengalaman yang di mana aku rasa sedikit kelainan dalam diri aku sendiri. Okey, pengalaman aku yang kedua ni pula, masa tu aku dengan kawan aku tahu, kita orang naik train. Okey, memang dah duduk dalam train dah. Masa tu aku pun dah tak ingat dah pergi kat mana. Okey, tengah duduk-duduk sepi tak ada apa. Lepas tu ada seorang hamba Allah ni, lelaki tahu. Badan dia macam tegap-tegap juga. So dia dengan coat, lepas tu pakai memang sangat smart. Dia pun duduk berdiri, dia berdiri ke dia duduk, aku pun tak berapa perasan, rasanya diri. Tapi benda tu jadi sekelip mata tau. Tiba-tiba masa train tu berhenti and then buka pintu untuk orang lain masuk, suddenly keadaan jadi kecoh. Lelaki tu macam menjerit-jerit. Lepas tu dia macam tak nak. Dia macam suara dia tak macam garau suara lelaki tau. Dia macam suara macam budak-budak manja tau. Dia macam tu, tak nak, tak suka. Dia macam tu, dia tolak-tolak lengan dia pegang-pegang rambut dia sampai dia terduduk. Korang boleh imagine tak, orang yang dah dewasa berpakaian smart, okay, seperti corporate punya orang, lepas tu suddenly dia menjerit macam tu and then dia merengek-rengek. And of course masa tu agak sedikit pelik sebab dia bukan budak-budak, so jadi tumpuan kat dia. And then aku dengan kawan aku pun tengok keadaan dia, dia memang sangat bising. Masa tu orang pun tak tahu nak reaction macam mana, and aku sendiri masa tu tengah sibuk ke lain ataupun aku tengah main phone, yang membuatkan aku tak perasan pun keadaan kat situ tiba-tiba dengan kecoh. Jadi aku pun terpandang lah, kita orang semua dekat dalam tu tertumpu pada dia lah. Dia menangis-nangis, baju dia kotor. Aku tak tahu story dia kenapa lelaki tu jadi macam tu, tiba-tiba macam tu. Lepas tu lelaki tu macam marah-marah. Lepas tu bising-bising, adalah beberapa perkara yang dia cakap tu seolah-olah macam dia macam rimas yang teramat sangat ke. Aku tak tahu. Mula-mula aku macam terfikir, Mamat ni mungkin dia ni seorang yang pembersih, and then mungkin orang terlanggar dia, lepas tu air tumpah kat baju dia and then dia rasa tak selesa. Sebab orang macam tu wujud tau. So aku rasa macam tu lah keadaan pada waktu tu. Tiba-tiba kan keadaan tu makin jadi serius bila mana Muhammad ni dia macam jerit-jerit semua. Dia kata, mak dia gini-gini, mana mengadu, dia sebut mak dia kan. Lepas tu orang dah start macam sesuatu dah kat dia kan, pandang dia sesuatu. Lepas tu yang aku terharu satu kan, tiba-tiba ada seorang lelaki Cina ni bagi tisu kat dia. Orang lain dekat sekitar situ adalah beberapa orang Melayu. Ni bukan nak condemn orang Melayu tau, tapi masa tu aku nak cakap kat korang, orang Melayu yang kat sekitar situ, dekat situ semua undur-undur macam takut dengan dia tau. Macam seolah-olah dia ni memberikan kesan yang tak baik kepada orang lain tau. Orang lain semua undur-undur, tiba-tiba lelaki Cina ni dia bagi tisu kat Mamat tu. Macam, so benda tu macam bagusnya kan. So masa keadaan tu lelaki tu memang terlalu bising, sangat-sangat bising, yang membuatkan seluruh daripada orang duduk sini sehingga duduk sini. Kat sini kan pintu kan pisah, seujung tu semua pandang dan tumpukan perhatian terhadap dia. And dia terus menangis. Lepas tu dia mengadu kat mak dia, mak tengok ni, padahal dia seorang tau. Dia, tak suka lah apa, dia ulang-ulang perkara yang sama. Sehingga kan adalah seorang hamba Allah ni, perempuan ni, kakak ni, dia pun macam dia pun salah satu orang yang baik lah kan. Dia pergi kat dia ni, dia pun cakap kat dia, kenapa ni, apa masalah. Dia slow talk dengan Mamat tu kan. So macam okey lah, dia cuba nak ni. Tapi masa first tu lelaki tu macam agak agresif juga. Dia tepis-tepis lebih kurang macam tu. And then dia cuba cakap apa benda, aku tak tahulah apa yang dia cakap, yang membuatkan lelaki tu macam cool. So aku tengok je kelakuan yang terjadi pada masa tu. And then aku tak sedar yang aku ternampak satu orang perempuan, okay, pakaian dia serba putih, and then muka dia bersih, macam bercahaya sangat tau. Dia datang dekat dengan Mamat tu. Lepas tu bila aku tengok tu kan, aku tengok dia nampak macam kita, dia nampak macam manusia juga. And then bila aku tengok tu, sampai aku tertumpu kat bawah tu, baru aku perasan tak nampak kaki dia. Okay, hanya nampak macam, okay, baju dia tu pun tak nampak macam real tau. Dia pakai jubah kot, macam jubah lah yang warna putih tu kan, yang macam bercahaya, yang membuatkan kau nampak macam bercahaya. Sebenarnya dia bukan bercahaya tau, dia macam angin-angin macam tu lah lebih kurang. Aku susah lah nak describe macam mana, tapi
Okay, harap korang faham lah kan. Okay, dia datang dekat dengan tu kan. Lepas tu dia yang tenangkan lelaki tu yang sebenarnya. Kiranya perempuan yang datang yang kata tu kan, yang tolong cakap baik-baik dengan dia tu apa semua tu, itu semua sebab je tau. Sebenarnya yang datang tak ada satu lagi jelmaan yang datang yang sentuh lelaki tu sehingga kan lelaki tu daripada bising terus jadi cool, slow apa semua dan stop merengek tau. Disentuh kat situ dan aku rasa mungkin itu mak dia kot. Tak tahulah sama ada mak dia ni dah tak ada ke ataupun itu jelmaan mak saudara dia ke, siapa-siapa yang dekat dengan dia ke, wallahu alam. Yang pasti dia nampak, orang lain tak nampak. And dia mengadu kepada perempuan tu. Cara dia tu sebab dia buat macam ni, sedangkan tangan perempuan tu memang sentuh bahagian sini lelaki tu tau. Jadi ni bukan perempuan yang aku cakap dia nak tolong tadi tu tau. Ni yang serba putih tu kat sini. So lelaki tu macam tengok dia macam tu, seolah-olah maknanya yang aku faham kat situ, dia sentuh perempuan tu untuk mengadu nasib apa yang terjadi kat diri dia. Jadi faham tak yang apa aku sampaikan ni? Kiranya dia nampak benda tu, itu yang membuatkan dia mengadu pada benda tu ke, aku tak tahulah kan. Yang selebihnya hanya dia dan Allah je yang tahu. Cuma keadaan dia macam tu dan aku nampak sebegitu. So aku terdetik lah, maknanya mungkin dia ni pun jenis yang lebih kurang macam aku ke, ataupun dia ni ada part-part special kat diri dia tu yang kita tak tahu kan. So aku tengok je dia, so aku macam faham, sedikit tersentuh tapi aku tak boleh buat apa-apa. Sebab aku, yelah, kalau aku beria pun aku tak kenal dia, tambah aku perempuan, aku tak ada keberanian untuk dekat dengan orang tiba-tiba, melainkan itu orang tua-tua yang memang orang lain tak peduli tapi sebab dia ni muda kan, nampak macam helok juga, maksudnya macam orang yang real and normal. So aku, kalau orang-orang yang macam tu aku tak berani nak beria lah. Lepas tu sampai kat satu stesen tu dia pun berhenti turun. Masa dia turun, yang bayangan jemaah perempuan yang putih semuanya pun pergi ikut dia sampailah kat situ. So itulah dia kejadian di train yang lain daripada lainnya. Aku rasa macam membuatkan aku teringat dan aku macam tersentuh bila ingat cerita tu balik. Okey, dan aku nak bagi tahu juga, di samping aku cerita pasal train ni, aku nak selitkan sikit beberapa cerita di mana cerita ni terjadi pada orang-orang yang orang kata apa ni, yang duduk-duduk tepi jalan geledangan lah orang panggil kan, yang duduk dekat stesen bas ke, atau lebih lagi orang selalu declare, orang kata tak betul. Okay, so apa yang aku nak cerita kat korang ni, orang-orang macam ni sebenarnya kan orang yang bersih tau. Maksudnya orang-orang yang mungkin lah mental dia problem, and then dia dah lost ingatan apa semua kan, tapi dia ada satu kebaikan di mana dia tak ingat apa-apa, dia tak macam orang lain, dia tak normal, dia nampak macam tak betul. Mungkin ada kisah sejarah sebalik hidup dia sebelum ni yang membuatkan dia jadi macam tu, kita tak tahu tau. Tapi once dia dah start tak betul tu, dia dah bersih tau. Maksudnya dia dah tak macam kita. Macam kita ni, walaupun kita normal, belum tentu kita baik, belum tentu hati kita bersih. Sebab kadang-kadang kita mengata orang, mengumpat orang. Jadi diorang ni bukan jenis macam tu. Diorang tak ada akal yang sihat untuk berfikir sebegitu. Sebab diorang dah diduga, dah diuji dengan cara begitu. So potensi antara dia dengan kita tu baik dia lagi lah. Sebab dia jalani kisah dia tanpa pedulikan benda lain. Dia seolah-olah dalam alam dia. Jadi orang-orang macam ni special tau. Walaupun kata sebelum ni dia normal, tiba-tiba dia gila, dia pun tak nak benda tu jadi kat dia. Okey, apa yang aku nak sampaikan ke korang, orang-orang macam ni kalau korang nampak, okey, aku tahu ada setengah orang akan rasa macam takutlah nanti dia buat apa-apa kan, tak nak dekat. Aku memang banyak jumpa macam tu. Even kawan-kawan aku pun ramai yang jenis macam tu tau. Tapi bagi aku kan, sebenarnya kalau macam korang nak dekat dengan dia orang, tiba-tiba korang nak bagi makan ke, korang nak sedekah ke, tak ada masalah pun benda tu, buat kebaikan. Sebab dia orang ni belum tentu lagi semua benda tu gila. Sebab aku banyak kali nampak apa yang diorang buat ni. Contoh yang ada seorang ni kan, dia ni selalu duduk dekat stesen bas tau. Dia memang orang kata dia tak betul lah, memang selalu bercakap seorang-seorang. Korang perasan tak kalau orang-orang macam ni kadang-kadang dia cakap-cakap, dia gelak-gelak, dia tepuk apa semua. Kadang orang kata memang yes of course lah. Sedangkan aku yang macam ni pun orang kata gila kan, apatah lagi diorang tu. Jadi bila diorang macam tu, sebenarnya diorang bercakap dengan seseorang tau. Macam bukan seseorang yang real nampak lah. Maksudnya aku pernah nampak diorang ni duk macam ni, kata tak dia cakap dengan siapa. Dia bercakap tu kan, jemaah tu kan, jemaah yang nampak bercahaya. Kadang-kadang aku sendiri pun tak nampak muka yang dia bercakap tu. Dia macam seolah-olah cahaya, sinaran cahaya putih yang datang dekat dengan dia tanpa aku nampak susuk yang sebenarnya apakah benda tu. And then dia macam relax gila tau, orang yang tak betul ni macam relax gila bercakap-cakap apa semua. Lepas tu ada juga kejadian di mana ada seorang ni, dia rambut dia serabai apa semua, baju dia koyak-koyak, dia bawa macam beg apa benda entah
ada simpan dekat dalam tu kan. Lepas tu tahu tak, dia pegang makanan tu macam mungkin orang bagi kat dia ke apa kan, dia nak bagi dekat makhluk yang orang lain tak nampak ni tau. Maknanya kita anggap je jelmaan tu kan, dia nak share makanan dia dengan jelmaan tu. Maksudnya betapa mulia, maksudnya bagusnya dia kan, dia boleh nak share lagi, dia anggap macam kawan sebab dia nampak benda tu dan orang lain tak nampak. Dan keadaan tu lah yang membuatkan orang kata dia orang ni tak betul, sedangkan dia orang nampak. Jadi kalau alam dia orang kan, maksudnya dalam imajinasi kepala otak dia orang ni, dia orang nampak benda tu, jadi mungkin itu memang lifestyle dia. So maknanya kalau katalah mungkin juga dia ni awalnya macam aku ke, tapi tak dapat kontrol yang membuatkan dia jadi macam tu kan, yang membuatkan dia sampai yelah, mungkin orang persekitaran dia tak bagi support, tak percaya kat dia. Boleh jadi juga di antara ramai-ramai tu ada yang macam aku ke, Wallahualam, tak tahu. Tapi apa yang aku nak katakan, sebenarnya orang yang gila ni sebenarnya bukannya bererti dia cakap seorang tu dia cakap seorang. Kadang-kadang dia bercakap dengan sesuatu, dan ada juga yang jenis cakap seorang main cakap dia tak ada apa-apa. Aku nampak macam tu. So jangan pandang rendah ke orang-orang macam ni tau. So diorang ni orang kata apa, istimewa. Kalau nampak, jangan terlalu takut, okay? Maksudnya kalau kita nak buat baik lah kan, ni aku bagi tips lah, kalau nak buat baik, kalau orang tu macam tak betul pun, selagi dia tak memudaratkan korang, tolong je, tak ada masalah pun. Cuma ada cara dia untuk mendekati orang-orang macam ni. Janganlah macam bila nampak tu macam hina sangat, macam tak nak tengok dia, macam takut apa semua, tak baik tau. So itulah dia perkongsian aku kat sini. Aku selitkan dalam tajuk train ni sebab aku rasa macam kadang-kadang aku rasa macam terdetik nak cerita, sebab aku rasa mungkin antara ramai-ramai kalau yang tengok video aku ni, kalau ramai budak-budak ke apa ke kan, jadi kat tiba kita tak boleh pelekehkan sesuka hati kita pelekeh orang, sebab kadang-kadang orang tu dia pun tak nak kehidupan dia macam tu. Kita manusia biasa, siapa kita nak judge orang kan. Okay guys, itu sahaja perkongsian aku untuk hari ini. Sebenarnya aku nak cakap sikit je, tapi aku ternasihat korang pula. Aku tahu aku tak layak nasihat korang sebab aku ni pun bukan siapa-siapa, tapi aku cerita ni berdasarkan pengalaman aku. Okay, korang boleh ambil baik je. Kalau apa yang aku cakap ni ada banyak yang salah, anggap je lah aku ni budak baru nak belajar. Sekiranya ada kesilapan di dalam perbicaraan aku ada terguris ke hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, keburukan itu datang daripada diri aku sendiri. Okay, stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.